Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang Ustaz kasihi sekalian, tajuk kita pada hari ini ialah fasakh. F-A-S-A-K-H. Kalau di Eja Jawi, fa sin kha, fasakh. Baik, apa maksud fasakh? Fasakh ni maksudnya ialah batal. Dari segi istilah syarak, fasakh ialah pembatalan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri disebabkan syarat yang tidak dipenuhi semasa akad. Siapakah yang layak untuk menuntut fasakh? Adakah isteri atau suami atau kedua-duanya? Baik, lazimnya di Malaysia yang menuntut fasakh ialah isteri. Tetapi sebenarnya fasakh adalah untuk kedua-dua pihak, iaitu suami dan isteri. Apa beza fasakh dengan talak? Fasakh ialah pembatalan ikatan perkahwinan yang ditetapkan ataupun diputuskan oleh hakim ataupun mahkamah syariah. Manakala talak adalah pembatalan ikatan perkahwinan oleh suami. Maksudnya suami melafazkan talak terhadap isterinya, maka jatuhlah talak dan batallah perkahwinan. Tetapi sebaliknya fasakh, bukan suami yang menentukannya, sebaliknya ia perlulah dipohon oleh isteri ataupun oleh suami kepada pihak mahkamah, dan pihak mahkamah akan menyiasat serta menentukan sama ada permohonan fasakh itu boleh dibenarkan ataupun tidak. Apakah sebab yang membolehkan seseorang isteri menuntut fasakh daripada suaminya? Terdapat beberapa sebab yang membolehkan seseorang isteri memohon fasakh daripada mahkamah. Yang pertama, disebabkan suami tidak memberi nafkah, iaitu nafkah zahir atau nafkah batin atau kedua-duanya. Bab nafkah ni kita dah bincang dalam kelas sebelum ni. Apa dia nafkah zahir? Nafkah zahir ada 3, iaitu tempat tinggal, makan dan minum serta pakaian mengikut kemampuan suami. Manakala nafkah batin ialah layanan, kasih sayang, perlindungan, keselamatan daripada suami kepada isterinya. Sekiranya seseorang suami tidak memberikan nafkah melebihi 4 bulan Qamariyah, maksudnya 4 bulan hijrah, maka seseorang isteri boleh menuntut fasakh daripada mahkamah untuk membatalkan perkahwinan tersebut. Okey, sebab yang kedua ialah suami berpenyakit. Jika seseorang suami mempunyai penyakit yang teruk ataupun penyakit yang membawa mudarat kepada perkahwinan, maka seseorang isteri boleh memohon fasakh. Baik, apa contoh penyakit? Contohnya suami ada penyakit AIDS yang boleh menjangkiti isterinya, ataupun suami lumpuh seluruh badan yang tidak mampu berfungsi sebagai seorang suami, ataupun suami mengalami masalah-masalah lain yang menyebabkan dia tidak dapat berfungsi sebagai seorang suami yang sempurna. Maka dengan sebab itu seorang isteri boleh menuntut fasakh. Sebab yang ketiga ialah suami melakukan kezaliman. Contohnya suami memukul isteri, suami meninggalkan isteri, suami melayan isteri dengan cara yang tidak sepatutnya dan sebagainya, maka isteri berhak untuk menuntut fasakh daripada pihak berkuasa ataupun mahkamah. Yang keempat, suami hilang atau tak dapat dikesan. Contohnya suami seorang nelayan pergi ke laut, kemudian tidak pulang dan botnya tidak dikesan, tak dapat dikesan, maka dia dikategorikan sebagai hilang ataupun tak dapat dikesan. Contoh yang lain seperti peristiwa kehilangan pesawat MAS MH370 kira-kira 6 tahun dulu, kalau pelajar-pelajar masih ingat. Okey, pesawat itu sampai sekarang tak dapat dikesan. Jadi isteri-isteri kepada suami-suami yang mungkin menjadi mangsa kepada kehilangan pesawat tersebut boleh memohon fasakh ataupun boleh memohon mengisytiharkan bahawa suaminya telah pun meninggal dunia bagi membolehkan hartanya difaraidkan
Seterusnya, apakah kesan fasakh? Jika seseorang isteri telah memohon daripada mahkamah untuk berpisah dengan suaminya dan mahkamah telah membenarkan permohonan tersebut, maka mereka tidak boleh lagi rujuk. Mereka tidak boleh lagi bersama menjadi suami dan isteri melalui kaedah rujuk. Jika mereka selepas itu ingin kembali menjadi suami dan isteri, mereka perlulah melalui proses perkahwinan semula dengan akad yang baru dan mahar yang baru. Ini berbeza dengan talak. Kalau talak, selepas suami melafazkan talak, isteri dalam tempoh iddah, suami boleh merujuk isteri dan kembali menjadi suami isteri seperti biasa tanpa perlu kepada akad dan juga mahar yang baru. Tapi kalau fasakh, isteri perlu kepada suami isteri tersebut perlu kepada mahar dan juga akad yang baru. Yang kelima, suami murtad atau isteri murtad. Jika salah satu pihak murtad, maka pihak yang satu lagi boleh memohon fasakh. Bahkan sebenarnya jika seseorang suami murtad ataupun isteri murtad, maka sebenarnya ikatan perkahwinan mereka telah terbubar secara automatik, secara serta-merta. Mereka tidak boleh lagi bersama dan ikatan mereka terputus. Yang terakhir, apakah hikmah fasakh? Fasakh ada hikmah ke? Fasakh ada kebaikan ke? Sudah tentu ada. Antara hikmah fasakh yang pertama, untuk mengelakkan kemudaratan kepada isteri. Contoh, suami telah lama membuli isteri, memukul isteri, mendera isteri secara emosi dan secara fizikal. Maka isteri tidak perlu untuk mempertahankan perkahwinan tersebut. Bahkan isteri boleh memohon untuk memutuskan perkahwinan dan memohon fasakh kepada mahkamah. Hikmah yang kedua, fasakh memberi peringatan kepada para suami untuk sentiasa bertanggungjawab kepada isteri dan juga kepada keluarga. Jika suami gagal menunaikan tanggungjawab memberikan nafkah, maka dia harus ingat isteri berhak untuk menuntut fasakh dan membatalkan perkahwinan mereka. Hikmah fasakh yang ketiga adalah untuk menyelamatkan akidah. Jika seorang suami telah murtad, maka isteri boleh menuntut fasakh daripada mahkamah untuk menyelamatkan akidahnya dan juga menyelamatkan akidah anak-anaknya. Okey para pelajar, kita jumpa lagi dalam tajuk seterusnya selepas ini.